إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه. Situ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri. Menaruh baik sangka kepada diri mereka sendiri dan berkata itu tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya mereka membawa 4 orang. Siapa dia? Iaitu orang yang menuduh. Dia kena bawa 4 orang saksi dia. Sepatutnya mereka yang menuduh itu membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi Allah SWT ada orang-orang yang dusta. Jadi maknanya mereka telah melanggar adab yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Siapa yang menuduh, dia mesti bawa saksi dia. Tak membawakan saksi dia, bermakna tuduhan dia tidak diterima. Bahkan mereka pula yang akan dibalun 80 tahun. Sebab masalah ni masalah muru'ah. Tuduh orang berzina, zina tu kan benda kecil kan. Bukan benda kecil, benda besar, mengaibkan. Tiba-tiba dia begitu tuduh senang-senang. Kalau boleh macam tu, ramai orang menuduh, dia tuduh dia habis. Jadi dia macam binatang dah nanti. Benda besar dia kena ada sungguh-sungguh 4 saksi. Bila 4 saksi dia ketat, bermakna benda ni besar pada pandangan Islam. Tidak boleh dimain-mainkan. Tafsirnya, tidakkah waktu kamu mendengar cerita bohong, yakni yang dihebohkan oleh golongan-golongan munafik yang sengaja mengambil kesempatan untuk merosakkan Islam daripada luar dalam tu kerja dia. Orang mukmin dan mukminah sama ada beriman, laki-laki maupun yang perempuan, bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan membawa mereka mengira tidak mungkin perkara yang sama itu akan terjadi pada diri mereka. Maka sepatutnya mereka mengatakan bahawa berita itu bohong. Sepatutnya akhlak itu tak berlaku pada diri mereka. Tiba-tiba orang buat, dia pula nak percaya. Seolah-olah mereka sekongkol. Kemudian yang mereka nak tuduh pula bukan calang orang, isteri Rasulullah SAW. Itu semua maknanya benda-benda besar, yang amat berat. Kerana hal yang dituduh itu tidak mungkin terjadi pada diri mereka, maka lebih-lebih tidak terjadi pula pada Aisyah radhiyallahu anha. Allah SWT berfirman, maksud daripada ayat di atas, mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi untuk membenarkan berita tuduhan mereka itu. Laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada. Oh, tak 4 orang saksi.
Akan tetapi kerana berita yang mereka bawa itu bohong dan palsu, maka mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Maka tercatatlah mereka di sisi Allah Ta'ala sebagai pendusta. Minal kazibin, orang yang melakukan pembohongan, pendustaan, tuduhan berkait dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini besar maknanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahihim ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah Ta'ala, fadlullah, dan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Ya. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan satu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya. Dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah Ta'ala ada perkara yang besar dosanya. Ya, menuduh manusia boleh satu benda yang amat besar. Yang dituduh pula itu ialah bukan sebarangan orang, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ia boleh menjejaskan kesan yang amat besar, bukan kesan individu, bahkan malah lebih daripada itu. Tafsirnya Allah SWT berfirman, sekiranya tidak ada kurnia dan rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang turut mengambil bahagian dalam penyiaran berita bohong tentang Sri Aisyah dengan menerima taubat mereka kerana kehinaan dan tidak sengaja, nascaya mereka akan ditimpa azab. Kalau tidak ada kurnia Tuhan, memang mereka dah terbalik, memang dah dihempuk dengan azab yang besar sebagai balasan di atas perbuatan menyiarkan berita bohong dan tuduhan palsu yang menyentuh nama baik isteri Rasulullah SAW, iaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini buat jadi pemberita, ya, pemberita yang tidak ada gaji. Jadi postman tambahan, buat tambah-tambahan, dan ya, jadi pemberita karut. Ataupun panggil apa kalau hadir di perawi. Perawi yang tak boleh pakai. Allah. Sebab tu cara orang beriman yang sihat, apa saja perkhabaran yang datang dia jangan telan terus. Jangan telan terus, kena tengok dulu. Ya. Kalau ada dua pihak, jangan terima sebelah pihak. Walaupun sebelah pihak tu kawan rapat kita sekali pun. Kita kena saksi, kena tengok jelas. Pada satu kes pertikaian kita kena tengok apa pandangan sebelah, apa pandangan sebelah. Itu ukur dengan baik. Sebab benda ni kalau tak diamat-amati boleh menjejaskan hubungan nanti. Ya, bahaya. Apakah kamu menganggap dengan perbuatan yang kamu lakukan dengan menyiarkan berita bohong itu dan tuduhan palsu, ya, yang kamu hanya menerimanya daripada mulut ke mulut tanpa kamu ketahui kebenarannya, tidak diselidiki dengan detail melalui bukti-bukti yang nyata atau dengan kesaksian dengan 4 orang saksi. Jika kamu mengira itu adalah satu perkara yang besar kerana melibatkan nama baik dan kehormatan seorang perempuan yang suci, apalagi beliau adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Sebab kes ni masuk dalam Quran, masuk diabadikan sampai kepada akhir zaman, ya.
Peristiwa hadisul ifk. Yang kemudian ni banyak hikmat dia menerima kaedah-kaedah hukum di situ. Ya. Qala Allah Ta'ala walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal itu. Atau lebih baik begitu. Ya, tak layak bagi kami nak masuk urusan campur benda yang tidak jelas, yang berhubung pula dengan insan yang mulia. Allah. Kemudian maha suci engkau ya Allah daripada mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah SAW. Ini adalah satu dusta besar yang mengejutkan. Dan Allah SWT memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian itu selama-lamanya. Jangan diulang lagi abadan, selama-lamanya. Kata silap sekali dah. Jika betul kamu orang-orang yang beriman, kalau mau beriman lah, kalau ulang balik jadi munafik lagi. Dan telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukum-hukumnya, kerana taklah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berhubung dengan ahli bait besar. Sebab kita kena jaga nama ahli bait. Sebab sekarang pun kalau ahli bait kita kena muliakan ni, sebab ada di dia tu. Ya, titisan darah Rasulullah SAW kat jalan orang. Itu ni tak nak mula betung kan, tahu. Ya, ini ahli bait. Yang mazhar tu dia kata tu dah ya ahli bait ke tidak gitu. Yang kau pergi jahat sangka sama macam ni. Sama cerita macam ni. Ya, orang bawa cerita baik, masa kau baik dah lah, kau pergi sangka buruk apa. Kau tak nak apa? Nak sakai kan. Ada keturunan orang kau nak bertikaikan. Orang tu semua ada sanad kan. Ahli bait tengok ada sanad dia orang. Andai pada tak kata sampai kepada Rasulullah SAW kami main. Ini jenis kepala otak kotor ni bahaya dia. Ada je orang tak kena. Dia mana cakap tak kena, dia seorang je betul. Baling dan longkang tu. Ya. Orang hajau tu. Ahli bait Rasulullah SAW kita kena hormat ke ni kan. Allah. Tafsirnya ini adalah satu pengajaran dari Allah SWT agar orang yang cepat berburuk sangka jika mendengar sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Hendaklah berbaik sangka. Maka sepatutnya wahai orang mukmin, ketika kamu mendengar berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, kamu berkata, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya berita ini adalah bohong yang besar. Maka Allah SWT memperingatkan kepada kamu, janganlah sekali-kali kamu berbuat seperti itu lagi, jangan ulang lagi. Jika kamu benar-benar orang yang mukmin, kalau betul mu ni orang beriman betul, jangan ulang. Ini sahabat kena teguh daripada ayat Allah SWT. Itu juga kita maknanya. Yang mematuhi perintah Allah Ta'ala. Ya, sebab musuh yang ni nak dia tackle atas kan. Kalau chip atas dah kena senang kan. Itu juga kadang ulama-ulama dituduh makan duit beratus ribu juta. Iya, mana bukti dia? Kau tak kenal untuk guru je apa dia? Dia jual tanah, jual apa nak berjuang kan. Itu kau tak kira, kau tak kenal kan. Dia ikut imam dia. Tahu imam dia? Lim Guan Ing tu imam dia. Dajjal so. Allah macam-macam tuan. Orang kafir senang boleh lagu-lagu dengan Islam. Itu orang munafik tuan. Cuma apa dia ada kepentingan.
dapat kepentingan. Kemudian tak kerti nak bertobat, kemudian tak kerti memandang kekurangan diri, tak ada jawatan mengajuk cari jalan, hentam ulama. Apa gila kerja, kerja syaitan kan, tak boleh ditegur. Kan? Dalam perjuangan ada sikit kata silap, dah lah. Kan? Tobatlah Allah Ta'ala kalau silap. Gilakan jawatan. Itu salah. Sebab tengok apa yang berlaku kepada sahabat yang handal, yang hebat tuan-tuan. Allah Khalid Al-Walid. Orang hebat-hebat. Bila zaman seorang khalifah dia diturunkan, dicantik orang lain, tak apa. Dia duduk belakang lah. Duduk belakang kata, kau dah diturunkan jawatan jeneral ataupun apa, pimpinan. Aku berjuang bukan kena Umar. Kata. Aku berjuang kerana Ta'ala. Duduk depan belakang pun serupa. Ini tak duduk depan mengajuk. Buat batin lain. Macam dah budak. Lepas tu jadi barwah pada orang kapi pula. Tak ada marwah langsung. Allah. Tengok Khalid Al-Walid tadi. Tak belakang dia berjuang. Aku berjuang kan kena Umar. Aku berjuang kerana Allah Ta'ala untuk mencari reda Tuhan. Tu dia. Oh, dia betul. Jenis tak boleh duduk belakang ni bahaya kan. Dia duduk depan. Kalau semayang pun dia jadi imaman dia. Makmum dia tak belajar. Kalau duduk di saf ketiga pun kita dengar dia niat imaman. Kau saf ketiga niat imam. Dah, nak belajar dia imam dia. Ini pada baral dia. Rosak ni kalau orang dia jenis jahanam dunia kan. Dia akan jadi mudah tergulung dan mengikut dan akhir jadi orang munafik. Allah. Dan dengan dialah Allah Ta'ala menerangkan kepada hukum-hukum syariatnya. Maha mengetahui Allah Ta'ala apa yang menjadi baik bagi hamba-hambanya. Dan maha bijaksana dalam segala qada dan qadarnya. Qala Allah Ta'ala, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebahnya tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman. Ya, dia tengok orang beriman bercakap bergaduh tuduh, dia suka dan dia tengok. Memang betul setan selalu balik. Mereka akan beroleh azab Allah Ta'ala, seksa yang tidak terperi sakitnya. Mana azab yang sangat besar di dunia lagi dan di akhirat. Ya, dan Allah Ta'ala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mana ingat bahawasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala-gala perkara yang kamu tidak mengetahui, yang demikian itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ini pengajaran ketiga daripada Allah Ta'ala, jika mendengar kata-kata atau perbuatan yang buruk, jangan cepat-cepat menyebarkannya. Oh, ini dapat belum apa-apa, dah jauh lebih. Zaman sekarang lagi ujung jari kan. Zap, satu dunia dia pergi kan. Bahaya besar. Ya. Lepas tu kena barrel, kena apa, tengok betul-betul. Ya, kalau apa-apa tu pun kena baca sampai habis. Kadang-kadang awal cantik lagi, ujung dia lain. Kita pun hantar dengan awak jangan, saya tak semak. Itu salah. Kita tak semak je ni jadi. Yang dia tak cek tak semak tu betul, jadi satu masalah besar yang berlaku. Ya. Benda ni kena teliti. Dalam masalah pun kena teliti. Apatah lagi dalam kes yang berkait dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum tentu apa yang didengarnya dan itu benar-benar terjadi. Orang-orang yang berbuat demikian akan mempunyai azab di dunia berupa rejam tu azab dia. Mana orang yang menuduh perempuan yang suci dengan zina, tak datangkan, gagal mendatangkan saksi, maka dia akan digodam nanti. Dia akan disesal 80 hutan had. Ya, haddun haddani hudud, dia maksud nampak hudud. Dan di akhirat akan mempunyai azab yang pedih, azab yang maha dahsyat. Dan Allah SWT mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maka ikutilah petunjuk Allah Ta'ala
yang Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Thauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tu'zu ibadallah wa la tu'ayyiruhum wa la tatlubu awratihim fa innahu man talaba awrata akhihi muslim talaballahu awratah hatta yafdahahu fi baitih. Jangan mengganggu hamba-hamba Allah Ta'ala dan jangan menyakiti. Aza yu'zi, mana tu'zu, jangan kamu sakiti dia dengan perbuatan kamu, dengan fitnah dan sebagainya. Hamba Allah orang beriman ni kan dia ada kemuliaan besar. Ya, mutiara iman yang ada dalam batin hati dia itu besar nilai. Ya, itu wajib memelihara dan menjaga dia. Ataupun mengolok-olokkan mereka dan mencari-cari aurat, mana hal-hal yang rahsia mereka itu. Kerana barang siapa mencari-cari aurat, mana rahsia-rahsiaan tak elok dia nak korek juga sama saudara muslimnya, Allah Ta'ala akan mencari aurat sehingga dia menjadi malu di rumah sendiri. Kita jangan, kalau boleh tutup. Ya, segala bentuk individu semua kita tutuplah. Mana manusia yang tidak ada kesilapan, kan? Ulama wali kadang ada tersilap. Tapi dalam bentuk global dan dalam bentuk mendatangkan mudarat umum itu lain. Ya, dia ada dua tajuk itu. Kalau maknanya keaiban dalam bentuk individu, dia tak berkait orang lain, itu diselesaikan jaga baik. Kalau maknanya keaiban itu merosakkan orang, macam pemimpin, dia buat tak betul merosakkan orang, merosakkan rakyat, itu kita kena isytihar. Ya, supaya apa, manusia beringat jangan melantik pemimpin yang seumpama itu. Ya, itu darar, kaedah kita ad-darar yuzalu, kemudaratan wajib dihilangkan. Ya, itu dua beza tu. Kesilapan, keaiban dua bentuk. Dalam bentuk individu lain. Ya, dalam bentuk maknanya bentuk luas masyarakat umum, atau ada kaedah lain pula. Sebab dibuat mudarat. Sebab kenal Rasulullah SAW, seorang tu nak masuk meminang anak adik, Rasulullah kata jangan. Fihi syait, ada kat dia ada masalah. Ada. Sebab kalau tak kan jadi benda lain. Dia dengar lagi tu tak semak-semak, timur lah, baguslah tu, timur lah, hanyut terus. Anak-anak kita pun lingkup tu. Sebab ibu bapa paling penting anak perempuan dia kena jaga. Siapa menantu ini nak bagi, kena wajib cek betul-betul. Supaya menantu dia tu orang kuat berpegang dengan agama Allah. Kalau tidak, jahanam anak kita. Daripada semayang, dia tak semayang. Dia bentuk aurat dah cantik, dia teranjang ni lah, pakai seluar Yankee. Lagi teruk ia perpahaman dan berjuang, dia jadi sebelahan, dah teruk. Lagi macam-macam hal gitu kan. Wajib tu amanah paling besar sekali pada ibu bapa saat akhir nak melepaskan anak-anak dia. Di bawah kawalan dia, dia kena serahkan betul-betul orang yang beriman yang sungguh-sungguh berpegang pada agama Allah. Sebab tidak akan selamat kalau dia tidak berpegang dengan agama Allah. Ya, ni tak kira tengok besar, wah, kereta besar orang kata. Bawa pula lori balak dia bawa. Oh, bagus panjang lorinya. Kan, habis terlingkup anak-anak. Lepas tu dengar dah bawa ajaran ilmu isi. Ada. Bawa ajaran apa? Ilmu hakikat isi ni, tak payah mayang. Apa hukum tu? Murtad kan? Duduklah anak dia kau tak bercerai, berzina hari-hari. Na'udzubillah. Banyak ada ni. Oh, jangan takut kan ni. Sebab kena cek betul-betul. Allah. Itu sabda Rasulullah SAW, jangan mana. La tu'zu ibadallah. Jangan sekali-kali kita menyakiti, mengganggu hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya, dengan ucapan dan sebagainya. Dengan fitnah lebih-lebih lagi. Sebab fitnah ni lebih dahsyat. Ya, asyaddu minal qatl. Lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab bunuh, habis dah. Kalau fitnah, dia merana sepanjang hidup kan. Ya. Seorang tu kena fitnah. Dia tak mencuri kan, tapi ketika polis serbu dulu tu, dia ada terlintas itu pekak dia kan. Dia memang tak ada buat kia apa. Masuk dalam kena soal, sepak untuk tanpa menanah untuk kan. Mengebis sepanjang hayat buat meninggal. Dia orang cek nak ambil rahsia, masuk dalam tu dia kerjanya. Kesian ni. Padahal dia tak ada apa, fitnah. Dia tak kena fitnah tu, orang tuduh je habis macam-macam. Sebab tu sangat dahsyat fitnah ni.
Waktu kita kena jaga. Apa berita sekalipun, kena tapis dulu. Jangan telan berdengung-dengung, tuan. Takut berita tu ada racun, tuan. Ini racun yang cerita dan isteri Rasulullah nak difitnah. Turun ayat. Allah Ta'ala belasah di balik. Kalau kita ambil peringatan, jangan sekali-kali menerima tanpa pemeriksaan dan pendetilan. Habis tu. Dan walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi wa anna Allaha raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Zikir pada ketika apa tu? Tahayyur. Iaitu meramal terhadap sesuatu. Di bumi bayan begitu Arab senang. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Tuan tentang orang-orang di antara kami yang selalu bertahayyur? Baginda menjawab, zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Itu adalah suatu yang mereka temui dalam dada mereka, maka jangan sampai menjadi penghalang mereka ini untuk melakukan sesuatu. Ya. Bermula terdapat perlintasan hati kita ke apa, maka jangan kita apa, ikut sampai peringkat tak jadi kerja gitu. Kan? Perasaan ada ke jenis orang kena macam tu. Dia bingung, dia mainkan perasaan. Kita buat berserah kepada Ta'ala. Yang menentukan segala-gala ialah dia. Itu pentingnya akidah. Tidak ada satu benda pun yang boleh menentu ataupun melaksanakan melainkan dia saja. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab As-Sunni, selain daripada Urwah Ibnu Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang ramalan. Bagaimana baginda SAW menjawab, asdaquha al-fa'l wala yaruddu muslima wa iza ra'aitum minat tayrah syai'an takrahunahu faqulu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yazhaba bis sayyiati illa ant wala haula wala quwata illa billah. Habis. Itu kunci. Yang paling ringan adalah sikap apa tu? Wah, ya, nak baca. Pesimistik. Janganlah hal itu sampai menghalang orang Muslim. Ya. Apabila kamu melihat meramal yang tidak kamu sukai, ya, maka ucapkanlah. Kalau ada nampak ramalan macam tak elok, dia rasa-rasakan gini, doa je lah pada Tuhan habis itu. Kata abah mengadu je lah kepada dia. Habis itu. Dia segala-galanya. Apa lagi? Doa dia, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yazhab, ya, bisayyi'at illa ant wala haula wala quwata illa billah. Habis. Senang baca doa tu.
Ya Allah, tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali Engkau. Tiada yang ada dapat mencegah keburukan kecuali Engkau. Ya, semua Ta'ala punya. Dan tidak ada daya upaya serta kekuatan kecuali hanya kepunyaan Engkau. Habis dah. Dia punya semua. Ya, segabut-segabut dengan orang, makhluk apa ada, jika boleh menentu kan. Hakikatnya tak ada boleh menentu dan mentaksis melainkan dia je. Kalau dia boleh tentu dah lama macam-macam boleh buat. Cuma kita usaha ikhtiar pun hakikat gerak daripada dia pun. Allah. Atau kelebihan besar bila kita apa? Bertawakal kepada Ta'ala, berpegang pada dia. Jalan kita senang, jiwa dia tenang, lapang. Ya? Tak ada segabut pening. Kemudian doa ketiga, hendak masuk bilik kecil. Semua ada doa kan. Sana doa, sini doa, sana baca, sini baca. Apa tujuan sebenar tu? Supaya alaqah hati sentiasa dengan Allah. Atau pada segi sufi dia besar. Supaya hubungan kita dengan Tuhan jangan tertutup, jangan tersamar, jangan terputus. Sebab kalau terputus dia banyak hal. Mudah syaitan nak ganggu kita. Disunatkan untuk membaca bismillah, mohon syurga dan berlindung dari neraka. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif. Tapi dalam Faidul Amal tak ada masalah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal bait, ni'mal baitul hammam yadkhuluhu al-muslim idza dakhalahu sa'alallahu azza wa jalla al-jannah wasta'azahu minan nar." Nak masuk hammam bilik pandai panas pun ni doa. Ya. Bahagian rumah yang terbaik, ni'mal bait, mana sebaik-baik rumah tu maksudnya, adalah bilik kecil. Ya. Hammam. Tu bilik kecil, bilik tempat mandi panas, bilik kecil. Mandi perlu uap. Tu hammam. Kalau tak ada tasdid atau mim, hammam, itu burung merpati. Hammam tu merpati. Kalau hammam, itu bilik mandi air panas. Biasa masuk. Orang Arab biasa banyak tu. Dia masuk, dia mandi peluh kan, keluarkan. Apabila seorang Muslim masuk ke sana, dia akan memohon kepada Ta'ala. Iza dakhalahu, apabila masuk akan dia hammam tu, sa'alallah, berdoa lagi akan Allah Azza wa Jal. Apa? Al-Jannah, syurga, wasta'azahu, dan minta lindung minan nar, neraka. Nak masuk biaya pandai pun minta syurga neraka. Masya Allah. Ya. Begitulah perhatian Rasulullah SAW. So kita ikut maknanya. Sebab kita tak ada ke mana, ke sana masuk balik. Ini semua atas dunia sementara. Ya, penting kita menjaga supaya hubungan dan keadaan kita selamat di sana. Sampai nak masuk bilik pandai panah, baru Rasulullah minta. Sentiasa mohon kepada Allah. Ya. Itu besarnya didikan baginda, tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi. Waqala Imam An-Nawawi, itulah doa ketiga membeli hamba kenderaan atau membayar hutang. Nak bayar hutang doa kan. Wah, semua ada. Apa tak? Sebab dalam kita azkar. Zikrun azkar jamaah ada. Segala bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa semua ada. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membeli hamba disunatkan untuk memegang dahinya dan mengucapkan pegangan dahi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alai wa izashtara ba'iran falyakhuz bizarwati sanamih wal yakul misla zari. Bacaan disambung. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka khairaha. Aku mohon kepadamu kebaikannya hamba ni. Jangan kita beli pula macam-macam hal jadi. Kecil-kecil hilang, mana kerja mencari dia. Ya, lepas tu lari ke bangkemah, dia cabut lagi. Macam hal kan. Yang engkau tentukan padanya, dan aku berlindung kepadamu. Semua keadaan kita ada kontak dengan Ta'ala. Ya.
dari kejahatan dan kejahatan yang engkau tentukan padanya. Itu minta lindung. Kebaikan minta beri, kejahatan minta lindung. Hadis ini sebelumnya telah disebutkan pada perbahasan nikah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, ya. Sedangkan ketika seorang membayar hutang pula, ya, disunatkan mengucap barakallahu lak fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan, ya, pada keluargamu dan hartamu keberkatan mana. Memberkati kepada, memberkatimu pada keluargamu dan hartamu. Jangan lupa ucapkan jazaka khairan, ya, jazaka khairan atau jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairal jaza, macam-macam lah ada tu bacaan, ya. Itu doa mendoa, ya. Mana sama-sama kita doa mendoa. Orang buat baik, kita balas baik. Biar tidak pun dengan doa supaya mereka dapat keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kum sumaqal, zikir ketiga, ya, tenang semasa berzikir dan doa yang dibacakan untuknya. Allah sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanallah.